soalan satu adalah real number line yang kita dah buat awal dulu dan saya pun dah bagi soalan ekstra, bukan soalan ekstra, saya suruh awak buat yang hostel work tu dan saya dah betul-betulkan mana yang salah kan. Oh, saya lupa ada 3 kelas lagi saya tak tanda Okay, so kita tengok balik yang mana yang tak boleh. Yang boleh tak ada masalah kot saya rasa. Yang tak boleh. 1A okey? Okey. Boleh. Okey. Alright. Okey. 1B. Okey. Boleh. 1B boleh. Okey, 1B ni 1B ni saya cuma nak ulang baliklah. Dia sebenarnya adalah natural number. Dia sebelum ni awak jumpa real number, awak jumpa Z integer kan. Natural ingat balik natural apa? Apa maksud natural? Kenapa susah macam ni? Natural tu mestilah bermula, natural tu nombor asli, nombor asal. Asal tu bermaksud nombor yang kita kira dengan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia mesti starting daripada 1, 2 dan seterusnya. Okay. 1, 2 dan seterusnya. That's why ada yang tunjuk kat saya dengan negatif-negatif pun dia letak. Negatif 1, 0. So tak payah. Negatif tu tak boleh. 0 pun tak boleh. Sebab 0 bukan nombor natural number. Natural number kita start daripada 1. So that's why dia titik dia tu, yang awak buat titik tu mesti start daripada 1. 2 dan seterusnya. Asal tulisan saya jadi macam ni Okay. Dan seterusnya. So yang sebelah satu lagi tu macam biasalah. Okay, soalan C? Boleh. Boleh. Apa jawapan soalan C ni? 3. Lupa saya nak tanya. 3. Ya betul. 3 sahaja sebab pada nilai 3 sahaja dia ada pertindihan. Okey, pertindihan tu saya ulang balik sama ada 2 garis, 1 garis ataupun 1 titik yang dipanggil dense circle tu ataupun 2 dense circle. Okey, D? Ya. Dia memang kena curly bracket ke? Ya betul. Untuk curly bracket tu sebenarnya unsur apa? Element of. Dia nilai-nilai tertentu. Contoh kan kita ada 1, 2, 3. Yang atas ni yang soalan B ni tadi dia ada campur kan. Jawapan akhir dia akan campur 1, 2, 3. Lepas tu unionkan dengan ataupun OR dengan barulah 4 sampai 10 kan. Ya. Macam tu lah. So kalau dia unsur-unsur ni, satu nilai ni dia mesti dalam bentuk curly bracket. Okay. Boleh. Alright. Boleh madam. Boleh. Okay, soalan D. D sebabkan dia integer. Integer tu bermaksud negatif boleh, 0 boleh, 1 pun boleh, yang positif pun boleh, tak ada masalah. Cuma dalam bentuk titik-titik tadilah sama macam natural. Beza dia boleh negatif, boleh positif dan sebagainya. Okey ke 1D? Okey madam. Boleh? Okey. Jawapan. Oh lupa pula saya. Jawapan jawapan mana. Okey, jawapan untuk soalan 1A adalah 01. Dapat ke? 01. Dapat madam. Okey, 1B. Okey, 1B. Alah domainnya. 1, 2, 3 unionkan dengan 4 hingga 10. 4 tu dia termasuk sebab pada nilai yang pertama 4 tu masuk. Hanya pada yang kedua sahaja dia tak masuk. That's why dia close bracket pada 4. Okay, soalan C adalah 3 sahaja tadi. Okay, lupa pula. Intersection dia pada 3 sahaja. Dan D jawapan dia negative 1, 0. 2 nilai tu je yang diambil. Okay, boleh? Boleh madam. Okay. So kita teruskan kepada soalan 2. 2 yang pertama dululah. 2A tu. Adalah 2-3 orang yang tanya saya, madam macam nak buat 2A tu. Yang lain okey ke tak? Jawapan Okey, madam. madam. Tak okey. Tak, okey tak. Madam jawapan dia. Alamak.
Sabar. Bertenang. Jawapan itulah bertenang ya. Disebabkan ada kawan yang tanya, so saya rasa saya kena buatlah kod dia. Boleh Boleh. okey. So 2A. Ada buat apa? Okey, kita buat ya. Sebab itulah ramai juga. Yelah ramailah. 3 orang tu ramailah pada saya ya. Yang bertanya WhatsApp. Yang tak tanya tu senyap tu saya tak sure lah kenapa dia tak tanya kan. Okay. So untuk soalan bentuk macam ni, dia memang dah bagi tahu mesti dalam bentuk P plus Q ada set 3. Maksudnya jawapan awak tu mesti P tu satu nombor, Q tu satu nombor, barulah dia darabkan dengan set 3 kat tepi, kat luar dia. So untuk soalan ni, kita ada jumpa set kat bawah. So apa nak buat? Kita darab dulu set ni. Okay, make sure darab dulu. Kalau kita nak darab terus dengan conjugate pun boleh, tak ada masalah. Cuma nanti saya takut set 3 tu ada lagi, awak nak buat conjugate lagi sekali pening jadinya. So kita buat one step sahaja, iaitu first expand dulu. So bila expand, kita akan dapatlah 13 per 5 set 3 tolak 2. Set 3 darab set 3 jadi berapa? Set 3 kuasa 2 kan? Ataupun hilanglah set tu. Okay. So untuk step yang pertama ni kita akan dapat 5 set 3 tolak 6. Boleh dapat ke kenapa jadi 6? Boleh. Dapat. Boleh. Darab 3 jadi 6. Lepas dapat dalam bentuk satu set saja, macam tadi ada 2 set kan? Tadi ada set 3 kat luar kat dalam. So kita jadikan satu saja. So dah jadi satu baru kita boleh darabkan dengan conjugate. So apa conjugate dia? Apa conjugate dia? 5 set 3 plus 6. Okay, 5 set 3 plus 6. Kita tukar tanda tolak ni kepada tambah. Kalau kita ada tambah, jadikan tolak. Ingat kita kena tengok pada denominator, pembawah. Okay, conjugate tu hanya untuk pembawah saja. Yang atas tu kita tak tengok, kita just follow sahaja apa yang ada dekat bawah. Kita darabkan dia. Alright. So sekarang ni kita ada 13, kita darabkan dengan 5 set 3 tambah 6. Bawah ni disebabkan conjugate. Conjugate, ingat balik sambil-sambil ulang. Conjugate, bila kita darab dia, A tolak B, A tambah B, jawapan dia mesti A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Yang tu kena ingat Bermaksud kita ada 5 set 3, kita kuasa 2 lah. Kita tolak dengan B, 6. 6 kuasa 2. Okey, boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Ya. Alright. So, kita teruskanlah. Kita darablah guna kalkulator. 13 darab 5 berapa? Alamak, kalkulator saya dekat 39. 39. Set. Yang atas. Yang atas. Ya, Atas tu. 13 yang darab atas 45 tu. Madam, yang atas tu saya tinggal je. 65. Yang atas tu apa? Awak tinggal je. Buat jadi. Saya dah expand sebab yang bawah dah akan dapat 39, so saya kecilkan dia. Betul. Oh, boleh juga. Tak ada masalah. Nak buat macam tu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau nak expand pun boleh je Nanti last kali baru kita simplify pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So atas tu 15 set 3 tambah 6 bahagi bawah tadi 39 Okay, 39 barulah kita kecilkan jadi 3. 1, 3. Okay. So nanti jadilah kat sini. Macam mana nak jadikan dalam bentuk soalan? Soalan tu dia nak mesti P plus Q set 3. Macam mana nak dapat ni? Ya, betul. Kita kena pisahkan dan make sure nombor yang kat depan. Yang ada set kat belakang. Macam tu. So kalau confused, tak apa. Buat je dulu. 5 per 3 set 3 tambah 6 bahagi 3. So baru kita susun balik. 6 bahagi 3 berapa? 2. Betul kan? So dapatlah 2 tambah 5 per 3 set 3.
Dia nak minta P dan Q ke dia nak minta dalam bentuk tu saja Bentuk sahaja. Bentuk Bentuk saja. So saja. kalau bentuk sahaja biarkan macam ni. Kalau dia tanya P apa, Q apa, statekanlah P adalah 2, Q adalah 5/3. Okay? Boleh? Okay. Boleh madam. Alright. Boleh, boleh. Boleh. Okay. Next soalan 2B. 2B1, 2B2. Which one? Boleh madam. B1. Satu. Dua. Dua. Satu-satu. Dua-dua. Satu. Dua-dua. Kan senang. Dua-dua lah madam. Okay. Kita buat dua-dua ya. B1. Sekejap ada yang tanya-tanya saya tu kan. Lepas tu rupanya dia salah soalan. So first samalah semalam pun saya ada tersalah soalan kan. Salin soalan. Make sure jangan salah salin. Tolak 1 tolak A kuasa setengah. Allah. Allahu duha. Okay. So sekarang ni kalau nampak susah kan, nampak susah. Alamak susahnya medium. Okay. Kalau saya buat dulu Y tolak A ni katalah saya nak jadikan dia Y lah. Y. Okay. So saya let Y jadi 1 tolak A. Set pula, setengah ni pula sebenarnya dia adalah set, punca kuasa. Okay, punca kuasa. So apa yang kita nak buat kat sini, saya tukar dalam bentuk tu. So saya akan dapat set Y per 1 per set Y tolak Y. Betul tak? Set Y. Betul tak? Betul Kalau madam. saya gantikan balik. Betul kan? Nampak lagi mudah lah kod dia. Kan? So dapat tiga setinggan macam ni. 3 pecahan. So kita jadikan 2 sahaja nanti. Okay. So dia akan jadi 1 tolak kat sini Y. per 1. 1 tolak Y. Sebab set Y darab set Y dapat Y. Perkan dengan set Y. Okay, banyak tingkat kan, jadikan dia 2 tingkat sahaja. So set Y actually dia akan jadi darab set Y per 1 tolak Y. Boleh ke yang ni? Ini sebenarnya dia macam set Y bahagi macam tu. 1 tolak Y per set Y. So kalau kita darab, kita pindahkan tempat kan. Kita tukar tempat dia. Macam tu. Okay, clear Clear. So set Y darab set Y? Y. Dapatlah 1 tolak Y. Y tadi apa? 1 tolak A per 1 tolak 1 tolak A. So dapat 1 tolak 1 kosong. Dapat A. Dapatlah 1 per A tolak 1 ataupun ikutlah. Dia ada suruh cakap apa-apa ke? Tak ada kan? Ada. Tak ada. So kalau tak ada terpulang boleh buat yang atas ni pun atas ataupun yang bawah jawapan dia. Okey ke yang lain? Okey. Boleh? Okey. Okey, nombor 2 persoalan dia ya. 3 4N tambah 3. Indais. 2. Awak memang saja duduk dekat ayam ke apa? Tak, madam. Jiran saya beli ayam, itu problem dia. Oh ya ke? Maaf lah. Tak apa, saya suka dengar bunyi-bunyi ayam tu kan. Sekejap 3 4N tolak 1 per 3 4N. Lupa lagi. 3 4N je. Okay. So bila dapat bentuk macam ni sebenarnya nampak sama dah. Dia ada 3 kuasa 4N. 3 kuasa 4N, 3 kuasa 4N. Betul? Cuma ada yang tunjuk kat saya dia pun potong. Potong tu tinggal apa nanti? So jangan potong lagi. Dia bukan konsep potong sebenarnya. Okay. Konsep dia sebenarnya kena factorize. Okay. So sebelum kita factorize tu kita pisahkan dulu kuasa. Sebab dia ada tambah kat sini kan. Tambah 3 tolak 1. So pisahkan dulu dia punya kuasa tu. So kita akan dapat 3 4N darab 3 kuasa 3 tambah 3 4N darab 3 negatif 1 bahagi 3 4N.
Kat sinilah saya kata bila dah sama baru kita factorize. Jangan potong lagi boleh potong tapi saya takut awak tersilap potong. So konsep saya buat adalah factorize. So saya factorize yang atas tu. Okay, bawah dia akan dapat 3, 4N. So 3, 4N, 3, 4N dah sama baru kita boleh potong. Okay? Boleh? Boleh, madam. Boleh. Lepas tu barulah kita tekan kalkulator. 3 kuasa 3 tambah 3 kuasa negatif 1 sama dengan 3 kuasa 3, 27. 27 tambah 1 per 3. 27 dah 3. Berapa Saya tak ada kalkulator lah. 82 per 3. 82 per 3. Sama ke yang lain? Sama. Sama. Alhamdulillah. Okay. So macam ni lah cara jawab soalan nombor 2. Means bila kadang kita nampak benda yang sama, kita jangan nak potong terus. Okay, kita pisah dulu kuasa. Dah pisah kuasa, factorize, baru boleh potong. Okay. Next, soalan 3. Ya. Nak tanya, kalau guna cara yang macam tolak tambah tu boleh ke? Apa yang tolak tambah Kan dia punya base tu kan sama 3 semua kan? Okay. So kan kalau bahagi 46 kan boleh tolak kan? Dia punya kuasa. Oh, maksud awak pisahkan pecahan. Maksudnya 3, 4N tambah 3 bahagi 3, 4N macam tu? Lepas tu barulah tambah sebelah ni. Lepas tu baru naik kuasa. Macam ni, 3, 4N. Boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih. Asalkan betul lah. Betul dia punya step tu. Boleh je. Okay. Sebab saya kata boleh ni boleh ni boleh. Dia tak boleh kalau tiba-tiba ada tambah 1. Faham ke? Maksudnya denominator ni ada tambah tolak pula. Faham? Tu biasanya tak boleh. Okay. Kalau 1 je boleh. Okay. Alright. Okay, kita boleh teruskan nombor 3. Boleh. Boleh Okay, 3A, B, C. 3A, 3B, 3C. 3A, madam. 3A, okay. Kalau nama dia soalan tu adalah rationalize, bermaksud kita tak nak ada set kat bawah. Macam mana cara kita hilangkan set kat bawah? Hanyalah dengan cara darab conjugate sahaja. Okay, darab conjugate sahaja. So kena faham balik konsep conjugate. Disebabkan soalan ni dia ada satu sahaja denominator iaitu set 3 tambah set 7. Kita tengok yang bawah dan kita tukar tanda pada tengah-tengah. So untuk soalan ini, cara dia adalah darabkan sahaja conjugate yang bawah tu. Daripada tambah jadi Tolak. Okay, tolak. Tambah jadi tolak. Itu konsep conjugate Okay, lepas tu cara kita selesaikan, kita darabkan. Disebabkan ni dah darab ni ni darab. Darab. Bila darab maksudnya kena expand. Macam tu. Okay. So atas ni dia dah jadi sama dah. Perasan tak? Set 3 tolak set 7. Set 3 tolak set 7. Sama kan dua-dua tu? Ya. Sama. Okay. So dia jadilah yang A minus B squared. So apa jadi dia? A kuasa 2. Minus 2AB. Okay. Plus B squared. Okay. So A kita tadi set 3. So saya buat set 3. Nak buat satu ke? Kita buatlah satu Tolak 2 set 3 set 7 tambah B set 7 kuasa 2. Nanti dah terror dah lepas ni dah terror kan. Terus je boleh congak-congak lah. Tapi masa first step ni biar buat satu persatu. Okay, bawah tu tadi pula dah conjugate. Conjugate tadi tinggallah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So jadi set 3 kuasa 2 tolak set 7 kuasa 2.
Okay, boleh? Boleh madam. Boleh. Alright, lepas tu baru kita ringkaskan lah. So kita akan dapat 3 tambah 7 kan, hujung tu. Tambah 7 tolak 2 set 3 set 7. Bawah ni 3 tolak 7. Okay, so dia jadi 10 tolak 2 set 3 set 7 bahagi negatif 4. Dan jawapan akhir biasanya kita kena pisahkan. So pisahkan 10 bahagi negatif 4 dapat negatif 5/2. Sebelah dia pula tambah kan, tambah jadi set 3 set 7/2. Okay, boleh? Boleh madam. Boleh madam. Boleh. Alright. Yang lain ni ada 103 orang yang join. 100 orang yang join. Ada 13 orang lagi tak join. Kemana yang 13 orang ni? Okay. Nah, di mana pula anak saya? Makan je kerja dia. Minta maaf lah. Okay, so kita teruskan. B dengan C okey ke? B dengan C ni disebabkan dia, ya? Boleh madam. Boleh. Boleh, okay. B dengan C ni disebabkan dia memang dah conjugate antara satu sama lain, betul? Betul. Dia dah conjugate dia dah. Kalau dah conjugate dia maksudnya macam ada silang je lah. Macam tu. Untuk yang C pun sama. Dia dah conjugate dia dah. So tinggal macam darab silang sahaja. Faham kan maksud saya darab silang tu? Faham madam. Faham. Faham Okay. Okay, so kita teruskan kepada nombor 4. Boleh madam. A dengan B. Okay, dah ada dah B. Ada yang A dengan B. Okay. Itulah ada yang tanya saya, madam banyaknya dia punya log madam. Macam mana saya nak buat? Saya kata jadikan indeks. Yelah macam nak jadikan indeks dia tak tahu. Okay, tak apa. Awak kena faham macam ni kalau kita nampak dia dalam bentuk sebelum ni. Saya ajar kalau log A, B sama dengan X tu kan. So dia adalah B sama dengan A tendang kuasa jadi X. Tendang kuasa pula. Tendang X tu jadi kuasa. So konsep yang sama. Cuma sekarang ni kalau kita tengok soalan dia tak adalah semudah basic tu. Dia ada inilah kita punya B. Ini kita punya A. Okay, ini B, ini A. Alright. So, macam mana kita nak tendang tu? So, cara tendang dia adalah sama je. Kalau saya tulis balik macam ni, log AB sama dengan 2. So, B kan, kita dapat B. B kita apa? X kuasa 2 tolak 6X tambah 65. Sama dengan, lepas tu A dia tendang 2 ni atas. So dia jadi 5 tolak X, Allah. Kuasa 2. Jadi kuasa 2. Okay, boleh? Boleh. Boleh, faham Okay. And then macam biasalah dapat kuadratik. Allahuakbar. Dapat kuadratik. So dapatlah sini apa? 25 tolak 55, 10X tambah X kuasa 2. So kita selesaikan X kuasa 2, X kuasa 2 habis. Okay. So yang tinggal 10X kat sini. So negatif 6X tambah 10X sama dengan 25 tolak 65. So jadi berapa? 4X negatif 40. So X sama dengan negatif 10. Negatif 10. Okay, lepas tu tekan balik kalkulator. Perasan tak? Dia log tapi jawapan dia negatif. Perasan tak? Sebelum ni kan kita nampak kalau log negatif kita tak ambil kan? Tapi tengok soalan ni. Log tapi jawapan dia negatif. So tak apa, tak ada masalah sebab kalau kita masuk balik 5 tolak 10 jadi positif. Kat sini pun negatif 10 kuasa 2, 100. Positif juga. So dia akan dapat juga nilai positif. So jangan risaulah. That's why saya kata saya banyak kali ulang, bukan disebabkan dia negatif tu kita tak ambil, tetapi bila kita substitute nilai, dia ada nilai. Dia sama dengan kosong. So kita ambil. Okay, boleh?
Boleh, Okay, madam. faham Madam. Faham Okay, soalan B tadi Soalan B. Ya. Okay, soalan B saya letak bawah ni lah. Oh, saya dah baru perasan bawah ni saya bagi buat space. Bersungguhlah aku buat space. Aduh. Okay. Tak maaf Madam, awak dia macam ni kadang-kadang. Lock orang kata. Okay, soalan B. Kita ada lock, lepas tu lock lagi sekali. Okay, tak apa. Abaikan sahaja apa benda lock lah kat tengah-tengah tu kan. Okay, kita abaikan. Jadikan dia macam B. Susah sangat kan? Kita jadikan dia B. So macam awak ada lock. Kalau lock tak ada base, dia panggil apa? Lock base berapa? 10. Base 10. So lock base 10. Sini 10 sebenarnya. Okay. So tendang satu-satu. Katalah ni lagi ada lock lagi madam tak faham. Okay, tak apa. Kita jadikan pula lock yang tengah ni sebagai C contoh. Allah. Okay, C. So yang kita ada log 10C sama dengan kosong. Saya nak bagi awak nampak mudah dulu Okay. So apa kita buat? Buat je lah C sama dengan 10 kuasa kosong tadi kan? Betul? Betul. Ya. Okay. So C tadi apa? C tu tadi adalah saya padam Log. log 10B. B. Betul? Betul. Okay, ataupun sama dengan 1. Dah nampak mudah sikit kot. Kan? Cuba tukar balik. So jadi B sama dengan 10 kuasa 1. Apa tadi B? Tadi B tu apa? B tu tadi adalah 2 tambah log 2 X tambah 1. Okay, nampak mudah tak? Nampak. Okay. Mudah. So next time sama je kalau katalah dalam soalan exam, ya Allah banyaknya log apa benda ni kan. Jangan takut, jangan risau. Cuba macam awak bayangkan awak highlight ke, awak buatlah dia let jadi something benda lain yang awak nampak mudah nak tengok. Okay. So kita selesaikan yang ini. So tinggal 2 saya bawa ke sebelah, dia jadi log X tambah 1 sama dengan 10 tolak 2. 10 tolak 2, 8 Boleh Okay. Boleh. Lepas tu nampak log lagi sekali. Tak apa. Buat balik lagi sekali. Kan? Ni hari tendang menendang ke apa ni kan? Okay. Kita tendang je dia. Nampak je log macam tu kita tendang. Alright. So dapatlah X sama dengan, saya tak ada calculator. 2 kuasa 8 berapa? 255. Okay. Boleh? Boleh. Alright. Okay. Soalan mana lagi? B okay. B okay. Okey. Okay. D. B pula, sorry C. C D? okay. D okay. D. D D. okay. Okay. Alright. D tak okay. D tak okay. Okay. Okay sebab D tu tak okay. Alright. So kita buat soalan D. D tu first kali bila awak jumpa soalan cari X. Okay, ni tak ada X. Yang pertama, yang kedua tak ada X. Yang ketiga baru ada X. Dan X tu duduk kat luar. Perasan tak? X tu duduk kat luar pun. Bukan dalam set. Kalau dalam set kita kena squaring. Tapi sekarang luar set. Luar set bermaksud kita kena, kita dah nilai je sebenarnya yang lain tu. Ada pula kepala kecil kat sebelah ni kan. Okay. So kita macam awak bayangkan dia nombor. Kita ada nombor 3 tolak 4 sama dengan katalah 2 X contoh kan. So apa nak buat dengan 2 tu? Bahagi kat sebelah kan. Bahagi kat sebelah sebenarnya. So saya buatlah sebenarnya X sama dengan 7 set 3 tolak set 48 bahagi set 12. Okay. Bila soalan macam ni biasa dia tak boleh tekan calculator lah ya. Dia kata, adalah soalan ni mungkin without using calculator, contohlah macam tu. Okay. So apa nak perlu buat, kita tengok base yang paling, base pula dah. Set yang paling kecil dalam dia adalah 3, betul? Betul. Betul. Jadikan 48 dan 12 adalah nilai hasil darab 3. 48 sama dengan 4 set 3. Okay. So jadi tolak. Macam mana jadi 4 set 3?
Set 8 darab 3. Set 8 darab set 3. 8 darab 3? Macam mana? 16. 16 darab 3. Okey. 12? 4 darab 3. 3. Wujudkan 3 ni. Ataupun nak senang kira macam mana? Macam nak jadikan 16 darab 3? Bahagi dengan 3. 48 tu bukan maksud saya macam mana nak jadikan 16 tu kan? Bahagi dengan 3. Sebab dia nak darab hasil 3. Bermaksud kita bahagilah nilai tersebut dengan 3. So nanti dekat sini dapat set 16 adalah 4. So jadilah 4 set 3. Set 4 adalah 2. So 2 set 3. Okay. Dah boleh ringkaskan dah lah. Dalam satu set 3 saja. Set 3. Apa depan dia? 7 tolak 4. Berapa? 3. 3. Bahagi dengan 2. So dapatlah 3 per 2. Okay. Boleh? Boleh. Sebab dia dah sama dah kan? Semua set 3, set 3, set 3. Okay. Kan nampak susah kan? Ya Allah, susah je meter. Macam mana nak buat ni? Sebenarnya jangan susah-susah. Kita tengok tumpukan apa yang kita nak. Dia nak X, kita cari X. Madam, jawapan dia 3 per 2 set 3 ke? Iya, betul. Bukan ke yang tu bahagi, madam? Bukan dah potong ke? Potong set 3. Potong. Oh. Kan. Suka hati aku je. Okay. Lah. Oh, lupa. Saya tak bahagi. Kan? Betul? Betul. Habis lagi jawapan dia. Astaghfirullahalazim. Okay, jawapan dia 3 per 2. Tak maaf lah, ada yang mengacau kat belakang ni kan. Dia je macam, macam tu. Dia nak interframe juga ni. Aduh, duduk elok jatuh. Okay, soalan next. Sorry, tadi D. E, F, G, H. Mana lagi? E. Aku cakap boleh. Ya Allah, budak ni. E. Okay. E. Alright. So, macam mana nak buat soalan E? Ya Allah. Sayang, jangan sayang. Kita ada set. Kita ada set. Sebenarnya dia dalam satu ungkapan. Perasan tak? Dia satu ungkapan ni. Dia semua duduk dalam satu set kan? Ya. So kalau duduk dalam satu set, macam mana nak hilangkan set kat luar tu? Kuasa 2 kan kedua. Kuasa 2. Squarekan dia. Squarekan dia. So squarekan dia, jadi tinggallah yang dalam dia sahaja. Sama dengan 9. Okay. And then kita nampak dia dekat bawah, kita darablah naik atas. So dapatlah 10x sama dengan 9 darab 1 tolak set x. Okay, lepas tu expand lah kan macam biasa. So 9 tolak 9 set x. Nampak ada satu lagi set, nak buat apa? Squarekan dia. Jangan squarekan lagi, kita bawa ke sebelah dulu kan. Tinggalkan set je kat sebelah. So tinggalkan set 9 ni kat sebelah. Ataupun terpulang nak buat jadi positif, letak kat sebelah kanan. So 9 set x sama dengan 9 tolak 10x. Okay, barulah kita squaring sekali lagi. Boleh? Ingat kalau jumpa soalan set, make sure set ada di dua-dua belah. Itu ungkapan dia. Tapi kalau kat sini ada satu set, letak set kat sebelah je lah. Sebelah lagi yang tak ada set. Okay, boleh? Boleh. Boleh, madam. Okay, so 9 set x. So 9 kuasa 2 set x kuasa 2. So 9 kuasa 2 adalah 81 x sama dengan 99 81 tolak berapa? 180 x tambah 100 x tambah 100 x kuasa 2. Okay, betul Betul, madam. Okay, so bawa semua ke sebelah, tinggallah 100x kuasa 2 negatif 180 tolak 81. Negatif berapa? 261. 261x tambah 81 sama dengan kosong. Besarnya. Guna kalkulator berapa? Tak boleh nak corak dah saya. 4x tolak 9, 25x tolak 9. Oh, maksudnya boleh kecilkan Tak. Tak boleh? Memang macam tu. Okay, berapa tadi?
Faktor dia 4x dapat tolak 9. 4x tolak 9 sebelah 25x tolak 9. tolak 9. Gitu. Begitu. Okay, so dapatlah X sama dengan 9/4 or X sama dengan 9/25. Jangan main. Okay, lepas tu semak macam biasalah ya. Lupalah pula kan kita nak semak. So make sure semak lah ya. Semua jawapan-jawapan awak ni betul ke tak. Okay, lepas tu F. F X okay. equal to 9/25. Oh 9/4 tak boleh? Tak boleh. Oh okay. So dapat. Ada yang masih tak okey ke nak guna kalkulator? Semua dah okey kan? So kalau boleh disebabkan soalan kita nanti UPS tu objektif, so saya rasa awak kena terror jugalah guna kalkulator sebab kadang-kadang ada juga soalan dibagi jawapan. So boleh je tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Tanpa awak mengira pun. Tapi ada certain kena tahu jugalah dia punya basic. Okay, F, G, which one? F, G, H. Boleh. F boleh, okay. F boleh. F tak boleh. boleh. F tak boleh, okay. Okay. Kita tengok dekat sini base dia ini indices. Base dekat sini adalah 7. Kita tengok base kat satu lagi ni 49. 49 boleh tak jadi base 7? Boleh. So dia jadi 7 kuasa 2. 2. Okay, kat sini X kuasa 2. Disebabkan dia dekat bawah, kalau saya nak naik atas dia jadi berapa? Negatif. Saya jadikan negatif. Okay, dah samakan base. Base dah sama dah. 7, sini 7. Apa nak buat? Kita comparekan kuasa. Alright, comparekan dia punya kuasa. So kita akan dapatlah 2x kuasa 2 sama dengan negatif 3x tambah 2. Okay, macam biasa kuadratik bawa ke sebelah. Factorize. Dapat 2x1 x2. Betul? Betul. Tambah sini tolak Yeah. Okay, so nanti dapatlah X sama dengan 1/2 or X sama dengan negatif 2. Okay, adakah dua-dua diterima ni? Dua-dua diterima. Dua diterima, okay. Boleh tadi siapa yang tanya soalan F? Boleh. Alright. Okay. Kita ada tinggal 2 je lagi, G dan H. Saya rasa H tu dah okey kot sebab tadi kita buat A dengan B tu kan. So H tu dah okey. G okey. G okey. G okey. So habis dah lah ya? Habis. Habis dah. Macam banyak je kan? Habis juga akhirnya. Betul. Okay. So saya harap mana lagi yang tak faham boleh je PM saya, tak ada masalah. Cuma petang ni lah kan? Ada kamera kan? Okay, saya janji saya nak bagi skema untuk tutur 1. Lepas tu apa lagi? Saya nak bagi soalan untuk awak hantar pada hari Ahad. Kan? Okay. Dan saya nak minggu depan tu Isnin kita akan belajar bab 2. Bab tadilah yang awak belajar dalam lecture. Hari Selasa tu sepatutnya tutur tapi kita gantikan dengan lecture sebab kita nak kejar UPS awak sebenarnya minggu ke-5. So saya mengharapkan minggu depan kita ada seminggu untuk buat chapter 2. Chapter 2 agak simple sebenarnya sebab awak hanya belajar linear inequalities, quadratic inequalities yang mana memang awak dah belajar dah sebenarnya masa SPM. Dan saya rasa bukan soalan math kan ni, soalan math modern je kan, inequalities. Math modern pula, math biasa kan, math biasa. So saya mengharapkan minggu depan tu seminggu kita buat chapter 2 boleh habis lah. Okay, sebab lagi satu kita ada belajar absolute value tapi yang linear saja. Awak tak belajar ratio
Sebab ada yang tanya saya, madam saya nak beli buku madam sebab saya lemah. Saya bukan tak bagi awak beli boleh je nak beli tetapi silibus kita tak sama macam sains. Sains dia banyak lagi belajar. Kalau inequalities ni dia ada ratio, lepas tu dia punya absolute value pun sampai ratio. Maksudnya absolute value tu daripada linear, kuadratik, ratio. Awak tak belajar sampai tu Awak belajar simple je. Awak belajar linear, kuadratik, absolute value pun yang linear sahaja. Tak belajar yang pelik-pelik tu nanti. So boleh je nak beli tapi bukan semualah awak belajar. Okay. Dan saya bagi soalan Ahad ni boleh hantar Okay. Boleh madam. Next nanti minggu dah habis dah habis inequality, saya akan bagi soalan. Maksudnya minggu satu lagi tu dah minggu kelima ke? Entah berapa minggu so, dah. UPS kita berapa? macam cepatnya kan, macam baru je belajar, takkan dah 5 minggu. Kan minggu kelima tu satu lagi. You all start belajar 26. 28. So 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah. Minggu lagi satu dah UPS. Okay, tak apa. Minggu depan kita habiskan yang qualities. Minggu lagi satu tu saya, maksudnya Jumaat minggu depan tu saya try bagi soalan trial UPS yang objektif. Okay, boleh? Boleh madam. Boleh. Okay. Alright. So ada lagi nak tanya apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada, dah lah kot kelas kita. Pukul apa dah? Oi, baru 12.16. Awal lagi. Tak apa je kan kalau kita ambil awal? Okey je. Tak apa. Aju. Aju kan? Dia kalau habis awal je lah aju terus. Okay. So nanti saya bagi, kejap lagi saya akan masukkan soalan yang perlu dihantar. Soalan yang hari tu, yang ni tak payah hantar. Saya nak soalan yang saya akan bagi ni baru hantar. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Attendance kejap lagi saya akan bagi. Make sure isi sebab saya rasa minggu lepas ada 3 orang lagi tak isi. Seorang saya dah call. Tak, ada 5. Seorang saya dah call. 2 orang saya dah call. So 3 lagi tu tak isi. So saya tak sure apa sebab. Saya harap isilah isilah kehadiran tu. Sebab kalau tak nanti banyak cerita nak kena isi borang ketidakhadiran. Kalau tak nanti jadi ponting. Banyak cerita selepas-lepas tu. So kalau boleh kita nak elakkan lah isu-isu macam tu. Okay? Sebab yang ni pun saya tahu tak ramai yang join. Kan saya punya student 113. 100 je saya rasa paling maksimum tadi. 103 kot. Okay, so sekian, terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Hari Rabu lah kot. Hari. Selasa lecture. Okay? Okay. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama-sama ya. Bye-bye. Okay. Bye. Syafiq kenapa? Syafiq. Thank you, madam. Okay, sama. Thank you, madam. Kalau nak tanya soalan boleh Thank you, madam. Boleh saya present tak? Boleh. Present. Saya dah off kan saya punya presentation. Thank you, madam. Thank you. Okay, sama. Soalan ni, madam. Yang tadi boleh ke guna cara ni? Kejap Syafiq, saya tak nampak yang awak share. Tak nampak Saya tak nampak awak share. Okay. Yang ni, madam. Boleh ke? Okay. Lepas tu, sayang. Lepas tu buat apa tu? Macam medium tadi dia set ni bahagi. Saya tengah kuasa 2. Hilangkan set tu. Tapi panjanglah sikit tak? Okay lah, tapi tak apa sebab dia nilai je. So tak ada masalah saya rasa. Okay. Cuma kalau ikutkan jawapan awak ni, dia boleh jadi positif negatif kan sebab kuasa 2. Kuadratik tu kuadratik. So sepatutnya ada positif 1, negatif 1.
Okey. Lepas tu kalau dapat yang negatif, lepas tu dekat Macam biasalah kita lepas tu check baru- balik adakah jawapan dia. okey. Ah. Yang buat hashtag tu. Okey, thank you madam. Okay, sama. Ada lagi yang lain nak tanya? Nanti saya tanya dekat PM. Okay. Kenapa Okay, tanya thank dah? you, madam. Malu nak tanya sekarang ke? Adakah yang dah PM? Lebih Okay, kurang macam tu lah. Assalamualaikum madam. Oh ada. 2-3 orang. Malu nak tanya kat sini Okay, boleh, tak apa, tak masalah. PM saya Boleh madam, terima kasih. Okay, sama. Saya nak kena Thank you, hantar madam. kehadiran. Okay, sama. Thank you, madam. Sama. Kena hantar kehadiran. Lupa pula. Nak habis record. Stop record.